Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 9 Jun 2017. Antara kes yang hangat diperkatakan minggu ini adalah pemandu Uber yang didakwa mencabur wanita Vietnam di paya terhubung Georgetown Selasa lalu. Ia menjadi tumpuan selepas individu mendakwa adik ipar kepada pemandu Uber itu memuat naik kenyataannya mendakwa abang iparnya dianiaya berserta gambar dan video kejadian berkenaan. Sehingga hari ini, 6 direman bagi membantu siasatan kes berkenaan. Mereka yang direman adalah pemandu Uber, wanita Vietnam, suaminya dan 3 lelaki yang memukul pemandu Uber itu. Kita bersama wartawan Harian Metro, Samsul Munir di Georgetown menebual Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Anwar Omar sebentar tadi bagi mengetahui perkembangan terkini kes berkenaan selain reaksinya mengenai apa yang ditularkan adik ipar pemandu Uber itu. Silakan. Bagi membawakan perkembangan terkini kes rusuhan yang berlaku di paya terhubung Rabu lalu. Dan bersama saya sekarang ialah Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Anwar Omar bagi memberikan perincian terkini berkenaan kes. Jadi tuan, boleh Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Tuan, boleh ceritakan kepada kami sikit berkenaan dengan fakta kejadian rusuhan yang berlaku di paya terhubung Rabu lalu itu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada 7 bulan 6 2017, satu laporan polis telah pun dibuat oleh satu pengadu iaitu mangsa satu perempuan warga negara Vietnam di Balai Polis Air Hitam berkenaan dirinya telah dicabul di mana kita pun telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 354. Pada tarikh yang sama juga satu laporan polis juga kita terima di mana telah dibuat oleh satu lelaki Melayu iaitu seorang pemandu Uber di Balai Polis Jalan Petani berkenaan dirinya telah dipukul dan diserang oleh lebih kurang 10 lelaki Cina. Kita juga telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 148 iaitu merusuh. Jadi perkembangan siasatan sehingga kini pada hari ini kita dapati pada 6 bulan Jun 2017 lebih kurang pukul 3.50 petang, ini pengadu iaitu mangsa satu warga negara Vietnam telah menggunakan aplikasi Uber untuk mendapatkan perkhidmatan Uber daripada rumahnya di Lintang Paya Terhubung ke Agi Road. Dan suspek satu lelaki Melayu pemandu Uber ni telah membawa mangsa ni atau pengadu ke destinasi dan semasa dalam kenderaan mangsa ni telah mendakwa beliau dicabul. Seterusnya kejadian ini telah pun diceritakan kepada seorang kawan dia seorang perempuan Cina kesukaannya dan kemudian pada 7 bulan Jun lebih kurang pukul 12 malam mangsa telah menceritakan kejadian ini kepada suami mangsa warga tempatan seorang lelaki Cina. Dan pada 7 bulan 6 juga Jun lebih kurang pukul 12.30 pengadu mengatakan pemandu Uber itu masih menghubunginya kepada suami dan mereka telah menggunakan aplikasi ini dan menghubungi pemandu Uber yang sama untuk datang pada jam 3 petang. Memerangkap lebih kurang untuk merangkap pemandu Uber ni dan seterusnya pada jam 3 petang tu pemandu Uber itu tiba di destinasi yang dijanjikan dan telah diserang oleh lebih kurang 10 lelaki Cina. Tuan, setakat ni mungkin selepas dipukul tu ada tangkapan dibuat. Ya, pada tarikh yang sama kita telah menangkap tiga orang suspek yang melakukan kejadian ini kena terdapat video telah diviralkan semua dan hasil tu kita dapat 3 orang dan pada hari ini kita tangkap lagi 4 orang. So menjadikan jumlah keseluruhan 7 yang merusuh. Pemandu Uber tu pun ditahan. Ya, kita tahan dia kerana dia ditahan hanya di bawah Seksyen 354 sebagai suspek bagi kes mencabul dan seterusnya bagi 148 dia sebagai mangsa Dan Wanita Vietnam tu kita tangkap juga untuk membantu siasatan polis bagi menyelesaikan kes yang di bawah 148. Macam dalam kes ni banyak pihak yang cuba nak ambil tindakan sendiri. Ada kumpulan Melayu yang nak ambil tindakan melalui komen-komen berbau negatif di Facebook, di WhatsApp supaya siap dia orang letakkan maklumat rinci kenaan wanita Vietnam tu. Mungkin tuan ada amaran sedikit ataupun komen ni. Ya, telah menjadi satu trend dan saya ingat dalam surat khabar dah keluar dari mana yang hormati Ketua Polis Negara juga telah memberi amaran keras bahawa setiap masyarakat kita tidak boleh mengambil tindakan
sendirilah. Biar maklumat disalurkan pihak polis, kita yang ambil tindakan. Kadang ada beberapa seksyen yang boleh kita mengambil tindakan, iaitu di bawah Atas Sultan, di bawah kanun kesiasaan dan juga di bawah seksyen 233 Atas Komunikasi dan Multimedia. Dan kita memberi amal keras supaya pihak awam-awam ni jangan menimbulkan isu ni, kerana ini boleh melibatkan masalah ataupun sensitiviti kaum lah di Malaysia, masyarakat majmuk, boleh menyebabkan isu perkauman lah. Dia pun memberi alasan kononnya kalau tak diambil tindakan, polis tak ambil tindakan lah, mungkin tuan mungkin jelaskan sikit. Tapi dalam situasi kes ni kita rasa pihak polis telah bertindak dengan pantas dan cekap lah. Di mana setelah laporan dibuat, kita telah berjaya membuat tangkapan awal sampai 3 orang dan seterusnya disusuli dengan 4 lagi. Saya rasa kes ni dianggap selesai lah. Kerana ada beberapa individu kita percaya kita akan dapat menangkap sikit masa lagi lah. Saya rasa kita telah membuat tindakan yang pantas, di mana pada tarikh kejadian itu pun pihak polis dah tiba awal untuk menyelamatkan mangsa Melayu ni daripada terus dipukul lah. Dan telah dibawa ke balai polis Air Hitam. Tuan, contohnya kalau situasi perempuan Vietnam tu berlaku lagi, mungkin apa yang patut dilakukan oleh mangsa tu kalau dia asal dia dicabul pengumatan oleh manuver atau sesiapa saja? Ya, ini mangsa boleh membuat laporan polis lah. Sama ada instead daripada dia nak bersebarkan viral, sama ada dia nak rakam tu terpulang kepada individu masing-masing lah. Tapi yang penting dia lapor dan pihak polis pastinya akan menyiasat lah kes-kes macam ni. Sebab ada beberapa kes dah telah melibatkan manuver ni dan kita memandang serius lah perkara ni. Tuan, mungkin pendakwaan mungkin setakat ni kesihatan kita boleh dikatakan hampir selesai lah. Dan semestinya bila melibatkan 2 laporan polis berkaitan dengan mangsa dan suspek yang sama dalam satu kes, kita akan rujuk kepada PPN lah, Pegawai Pendakwaan Negeri lah, Arif Timbalan Perdana Raya, untuk mendapatkan arahan selanjutnya untuk menuduh atau sebalik. Okay, Tuan, terima kasih banyak kan atas penjelasan ini. Ya, okay, terima kasih. Jadi setakat itu saja yang dapat saya bawakan kepada semua. Jadi setakat itu saja, saya Syamsul Munir Safini bersama juru kamera Amin InsyaAllah kembali ke studio. Assalamualaikum. Dalam perkembangan lain, seorang wanita warga emas yang dirakam menampar dan memukul seorang kanak-kanak perempuan lebih 30 kali menggunakan penggaru badan hingga video kejadian itu tular di Facebook direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya sehingga 13 Jun ini. Video berdurasi 2 minit 50 saat yang tular di Facebook menunjukkan seorang wanita memukul kanak-kanak berusia lingkungan 6 tahun sekurang-kurangnya 30 kali. Ketika kejadian, kanak-kanak itu sedang makan sebelum wanita berkenaan mengarahkan kanak-kanak terbabit beredar dari meja kerana menumpahkan makanan. Sebaik mangsa bangun, wanita itu memukul kanak-kanak berkenaan berkali-kali sehingga menangis. Saksikan rangkuman kalender jenayah minggu ini. Tiga lelaki dan seorang wanita Vietnam direman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kejadian seorang pemandu Uber cedera dipukul sekumpulan lelaki selepas didakwa mencabul wanita Vietnam di paya terhubung Selasa lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner Zainul Samah berkata, 3 lelaki berusia 28 hingga 32 tahun itu ditahan dan mengaku terlibat dalam kejadian berkenaan. Beliau berkata polis turut menahan wanita Vietnam berkenaan bagi membolehkan pihaknya menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan dia dicabul pemandu Uber berkenaan. Telefon bimbit wanita berusia 43 tahun itu sedang dianalisis bagi mendapatkan bukti berhubung dakwaannya dicabul berikutan wanita itu mendakwa merakam kejadian itu. Pemandu Uber dan wanita Vietnam itu disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan kerana mencabul, manakala 6 lelaki berkenaan disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesesaan kerana merusuh. Wanita warga emas yang dirakam menampar dan memukul seorang kanak-kanak perempuan lebih 30 kali menggunakan penggaru badan hingga tular direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini. Perintah reman hingga 13 Jun itu dikeluarkan terhadap suspek berusia 62 tahun.
Permohonan reman itu dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi membolehkan siasatan terhadap wanita itu dijalankan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Azlin Sadari ketika dihubungi, memaklumkan suspek adalah nenek saudara mangsa dalam kejadian yang berlaku pada September 2016. Sejak semalam, video berdurasi 2 minit 50 saat itu menjadi tular di Facebook, menunjukkan seorang wanita memukul seorang kanak-kanak berusia lingkungan 6 tahun, sekurang-kurangnya 30 kali. 74 wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO ditahan Jabatan Imigresen Johor yang menggempur 3 pusat hiburan dan sebuah pusat urut di Muar Johor. Serbuan yang bermula 11 malam dan berakhir 5 jam kemudian itu turut menahan 6 warga tempatan dipercayai pemilik dan penjaga premis terbabit. Pengarah Jabatan Imigresen Johor, Datuk Rohaizi Bahari berkata, warga asing yang ditahan dalam ops gegar itu adalah wanita dari Vietnam, Thailand, Indonesia dan China berusia antara 20 hingga 40 tahun. Katanya serbuan dilakukan hasil aduan awam dan pemeriksaan mendapati kebanyakan warga asing berkenaan melakukan kesalahan salah guna pas lawatan serta tiada dokumen perjalanan sah. Tiga lelaki dipercayai anggota sindiket pengedar dadah antarabangsa membuang 629 ketul ganja mampat bernilai hampir 1.8 juta ringgit ke dalam laut. Tindakan itu dibuat selepas terkejut dengan kehadiran sekumpulan pemancing tempatan di perairan Pulau Cupu, Langkawi. Sepasukan anggota Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM yang sedang melaksanakan ops Satria menemui semula dadah terbabit yang terapung kira-kira 6.5 batu nautika di barat daya Pulau Cepu. Ketua Pengarah Maritim Wilayah Utara Laksamana Pertama Maritim Zulkarnain Muhammad Omar berkata, ketulan ganja mampat seberat 629 kg yang diikat berbentuk kotak dan dibalut kemas dengan plastik hitam itu ditemui terapung kira-kira jam 9.20 pagi. Merempuh kereta milik rakan mangsa untuk melarikan diri hingga mengakibatkan 2 peragut patah kaki. Itu nasib 2 penyangak selepas meragut seorang gadis berusia 19 tahun di hentian bas Jalan Kuari Ceras. Mangsa yang sedang menunggu rakannya di hentian bas didatangi 2 lelaki yang masing-masing berusia 23 dan 18 tahun dengan menaiki motosikal jenis Yamaha 125Z. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Chong Kok Sing yang mengesahkan kejadian berkata, semakan dilakukan mendapati motosikal yang digunakan adalah curi dan suspek mempunyai rekod lampau membabitkan kes dadah. Susulan itu, suspek dibawa ke Hospital Ampang untuk rawatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiasaan. Polis Perak menahan 5 suspek dan merampas pelbagai jenis dadah termasuk 2 kg heroin dianggarkan bernilai RM218,000 dalam beberapa serbuan berasingan pada 1 dan 3 Jun lalu di Ipoh dan Sitiawan. Timbalan Ketua Polis Perak Datuk Zainuddin Yaakob berkata, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak lakukan serbuan di Buntung Ipoh pada 1 Jun lalu dan menahan 4 lelaki. Tangkapan pertama pada 12.30 malam iaitu lelaki berusia 30 tahun di sebuah rumah di Kampung Baru Buntung. Susulan tangkapan lelaki itu, polis menyerbu sebuah lagi rumah di kawasan berhampiran pada 1.30 pagi dan menahan 3 lelaki berusia antara 54 hingga 57 tahun. Pada 3 Jun lalu, polis menahan penjaga pusat hiburan berusia 40 tahun di Taman Desa Bintang, Sitiawan. Kelima-lima suspek yang ditahan kini direman dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan berjaya menumpaskan kegiatan penjualan barangan berjenama tiruan dengan rampasan bernilai lebih RM2 juta di sekitar Rawang yang dianggap terbesar di Selangor pada tahun ini. Ketua Pegawai Penguatkuasaan KPDN-KK Daerah Hulu Selangor, Ahmad Zamri Cik Long berkata, antara barang yang dirampas adalah beg tangan, dompet dan tali pinggang berjenama Gucci, Louis Vuitton, YSL, Chanel dan Nike. Kata Ahmad Zamri, kes disiasat ikut Seksyen 8 Akta Perihal Dagangan 2011 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM15,000 bagi setiap unit barangan atau penjara tidak lebih 3 tahun jika sabit kesalahan. 5 individu termasuk seorang wanita ditahan pihak berkuasa kerana disyaki minum minuman keras di pusat hiburan di Jalan Budusan dekat Penampang. Hasil pemeriksaan oleh kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dengan alat pengesan mabuk mendapati 5 individu berusia 20 hingga 40 tahun beragama Islam disyaki meminum minuman keras. Dalam operasi itu, polis turut merampas beberapa alat elektronik di premis berkenaan kerana beroperasi melebihi masa ditetapkan. Barangan yang dirampas serta individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Penampang. Lelaki warga Argentina berusia 38 tahun ditahan selepas didapati membawa dadah jenis kokain bernilai RM1.2 juta sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Isnin lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mohtar Muhammad Syarif berkata, suspek berlepas dari Brazil dan transit di Addis Ababa serta Singapura sebelum tiba di ibu negara. Hasil pemeriksaan pada beg yang dibawa suspek didapati mengandungi 4.8 kg dadah yang dimasukkan dalam 4 bungkusan dipercayai akan dihantar ke negara jiran. Menurutnya, suspek direman selama 7 hari sehingga 12 Jun untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 6 individu termasuk 4 bergelar datuk direman 5 hari oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini bagi membantu siasatan berhubung kegiatan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan koperasi sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC. Perintah tahanan reman dikeluarkan oleh Magistrat Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka yang ditahan adalah ahli Lembaga Pengarah Koperasi Telekom Malaysia, Kota Mas, terdiri daripada pengerusi, setiausaha, bendahari, seorang anggota lembaga koperasi dan isterinya selain seorang individu daripada sebuah syarikat pembekal masing-masing berusia 42 hingga 68 tahun. Kesemua mereka ditahan bagi membantu siasatan selepas disyaki memperdaya tidak kurang daripada 450 anggota koperasi di bawah naungan mereka yang kemudiannya menghasilkan komisen ratusan ribu ringgit kepada anggota-anggota lembaga koperasi berkenaan. Difahamkan ahli Lembaga Pengarah Koperasi berkenaan mendaftar tanpa kebenaran ke semua peminjam di bawah naungan mereka dalam sebuah syarikat jualan langsung MLM. Polis menumpaskan sindiket curi susu rumusan bayi di pasaraya dan kedai sebeneka 24 jam yang didalangi geng susu kangkang hasil penahanan 4 suspek di Kota Damansara. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din berkata, suspek terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita ditahan hasil susulan laporan kes samun dan mendatangkan kecederaan yang berlaku di Pasar Raya Kelana Jaya 20 Mei lalu. Hasil penahanan suspek berusia 25 hingga 49 tahun itu, polis turut merampas 17 tin dan 21 kotak susu rumusan bayi berbagai jenama, 5 telefon bimbit, tablet, 2 beg tangan, 2 beg galas serta kereta model Proton Alza menggunakan plate pendaftaran palsu. Kesemua suspek direman selama 7 hari sehingga 14 Jun depan bagi siasatan mengikut Seksyen 394 Palang 397 Kanun Kesiasaan.
sekian dulu Kalender Jenayah minggu ini. Semoga paparan itu tadi menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita semua. Jangan lupa terus layari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my bagi mendapatkan paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter, Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nabiah Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat. Tertinggal satu skrip.